kita selalu tengok pengantin. Tengok pengantin pakai baju ketat, pengantin kadang-kadang berjoget. Sekarang pengantin, dulu pengantin duduk diam. Dulu-dulu pengantin kalau bersanding duduk diam je, tegak kepala. Kan? Apa kata orang semua dia ikut. Itu pengantin zaman dulu. Bila tunduk, ada orang cakap, amboi tunduknya lenggaklah sikit. Lenggak. Dulu. Amboi takkan tengok ke depan je, yang belah kiri pun nak tengok. Tengok belah kiri nampak tak. Orang yang di dapur yang duk basuh pinggan, bawa pokok pisang tu pun bising. Oi, kami orang di dapur pun nak tengok. Turun tangga pula pergi menghadap tukang basuh pinggan. Dulu. Jadi bodoh pengantin tu. Padahal dua-dua doktor. Jadi bodoh dua-dua ikut arahan tak. Sekarang pengantin advance. Bersilat. Suami isteri pengantin bersilat. Pasal dua-dua jurusilat. Ada pengantin yang menikah, cium ular. Sebab dia jurulatih jinak ular. Dia cium punya ular tu. Laki tengok, silap aku menikah dengan dia. Punya berani. Kemudian datang pengantin zaman sekarang tuan-tuan. Dia boleh berjoget. Dia panggil tim Hindustan punya, boleh berjoget. Dia kutuk. Kita tengok tu kita kutuk. Apa nak jadi ni? Dengan ketat, dengan tak tutup aurat, berjoget pula. Apa nak jadi ni? Satu hari, adik dia kahwin, buat tema macam tu. Allah uji dia. Dia balik kampung. Bila balik, sampai malam, dia tengok lampu lit-lap semua ada ni. Apa? Kenuri apa ni? Tanya dengan anak saudara dia, apa? Kenuri maksud hang kenuri apa ni? Dia kata, besok maksud nak menari ala-ala Hindustan. Kawan-kawan dia daripada pejabat tu nak pakai style kajol-kojol apa semua ni. Lepas tu, nak tengok. Hang tegur tak adik hang? Berapa ramai yang tak boleh nak tegur? Lalah dia pula jadi Syahrukh Khan. Yang dulu kenuri orang lain dia kutuk, kenuri orang lain dia bertikai, kenuri hak nu dia tikai. Mai adik dia kahwin, adik dia buat macam mana orang lain buat. Dan dia diam. Nak tengok iman tak iman, hang tegak. Ini yang saya katakan tadi. Apa yang dia cakap, Allah Ta'ala akan bagi uji pada dia. Sebab tu tuan-tuan, kita bila kena pada orang lain, kita senang cakap. Kena anak orang lain kita cakap, kena isteri orang lain kita cakap, kena suami orang lain kita boleh tegur. Tapi mai keluarga kita sendiri, berapa ramai yang tangan masuk dalam poket. Tunduk kepala ke bawah, aku tak boleh kata apa. Aku tak boleh kata apa. Malah kadang-kadang dia pergi join pula dengan apa yang dia larang, yang dia kutuk sebelum ni. Inilah dia ujian. Sebab tu tuan-tuan, amar ma'ruf nahi mungkar ni berat. Berat. Macam tuan-tuan tengok dalam poster tuan-tuan tu. PA saya kata, ustaz ni apa ni? Amar nahi mungkar ma'ruf. Dia penin baca tuan-tuan. PA saya penin. Amar nahi mungkar ma'ruf. Saya kata, hak kuning baca kuning. Hak hitam baca tulisan hitam. Amar ma'ruf, hak kuning. Nahi mungkar baca satu. Oh, dia baca amar nahi mungkar ma'ruf. Pasal dia ikut poster tu. Tak apa lagi lah, bunyi juga lah. Ada satu YB dulu, ceramah saya, dia resmi, dia sebut apa? Dia kata, ceramah ini merupakan satu acara yang disebut sebagai amar ma'ruf, mungkar nangkir. Yang tu lagi teruk tuan. Jauh sungguh dah, mungkar nakir pergi dah. Baik, ujian ini akan sampai pada semua orang, bayangkan. Tambah-tambah orang yang bercakap soal agama macam saya. Ada orang tanya, Ustaz Kazim tu mengubat orang sakit. Dia pun sakit. Ustaz Kazim tu mengajar ruqyah, mengajar zikir, mengajar doa. Tapi dia pun sakit. Apa punya cerita Ustaz ni? Saya jawab senang je, itu ujian untuk saya. Ujian untuk saya. Nak cerita bahawa saya manusia biasa. Nak cerita bahawa manusia biasa. Orang biasa ni dia sakit, dia lemah, dia tak larat. Wa khuliqal insan dha'ifa. Hang terror macam mana pun, hang sakit. Saya jawab, macam mana dengan doktor gigi? Takkan doktor gigi tak sakit gigi?
Agak-agak kalau dia sakit gigi, dia cabut dengan siapa? Ada dia cabut dia sendiri tak? Dia cari kawan dia juga. Oi, hang tengok gigi aku. Serupa dengan pakar jantung. Dia pun sakit jantung. Berapa ramai pakar jantung sakit jantung. Ada dia bius dia sendiri, dia belah dia tuan. Taubat lahum tak ada. Tak pula kita kata pada dia, kata pakar jantung, hang pun sakit jantung. Saya pernah merawat satu doktor pakar saraf, tangan dia Parkinson. Dia saraf, punya pakar, tapi tangan dia macam tu. Saya tak pernah kata dekat dia. Kata pakar saraf, tangan pun gede-gede. Saya tak kata macam tu dekat dia. Sebab saya tahu, kita manusia. Sedangkan Nabi pun sakit, Nabi pun kena sihir, apatah kita. Itu namanya ujian. Ujian apa? Selama ni kamu mengajar haram berubat dengan benda ni. Berdosa berubat dengan cara ni. Tak boleh tuduh dengan cara ni. Tak boleh kamu buat berubat dengan cara ni. Sekarang aku test kamu sakit. Sekarang aku nak tengok engkau. Macam mana pula engkau berubat dengan orang. Ujian untuk saya. Ujian untuk saya. Saya jumpa 9 pakar. 9 pakar ni tuan-tuan. 9 dia tak bagi jawapan tentang penyakit saya hak baru ni. Yang pertama kata bisui. Yang kedua kata allergic. Yang ketiga kata apa? Enzima. Yang keempat kata ini biasalah, ni mild allergic. Hak terbaru biasalah, ini sakit orang tua mah. Saya bila dia kata biasalah ini sakit orang tua, saya tengok muka dia. Saya terkejut. Dia tengok saya balik. Apa saya tengok saya? Sombong tu doktor ni, aku sepak sekali lagi entah. Saya nak tengok siapa lagi. Bila dia kata saya tua, ini sakit orang tua lah, biasa mah. Terkejut saya. Aku dengan hang tua hang lagi. Saya tak sampai 50 lagi tuan-tuan. Dia kata tua. Dia tak tahu nak kata apa, ni hak sakit macam ni sakit tua kata dia. Astagfirullahalazim. Tetap saya hormat dia. Okey. Tuan-tuan yang saya hormati. Jumpa dengan ustaz. Ustaz Numai, pengamal perubatan, ma'uzubillah minasyaitanir. Oh, baca doa semua ayat. Apa hak dia baca tu pun saya baca. Mai kawan ni pula. Saka. Oh, sudah. Nampak? Mai kawan ni pula kata ada orang nak berdamping dengan ustaz. Tapi ustaz duk lawan, jadi dia duk kacau lah. Nampak? Ada yang kata pula ni ustaz ni ada orang buat. Siapa dia buat pula dah? Orang yang paling rapat dengan ustaz. Saya tengok isteri saya. Mama apa? Apa mama pula? Dulu hang kata haram, dulu hang kata syirik, dulu hang kata berdosa. Sekarang bila sakit kat hang, hang pergi cari tak depa? Iman kamu tang mana? Di mana yang amar ma'ruf nahi munkar? Sebab tu tuan-tuan, kita hari ni cakap, ujian akan sampai dengan apa yang kita cakap. Kita duk kata rasuah jahat. Satu hari Allah test rasuah depan mata. Nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Kalau aku ambil, boleh beli Ativa. Aviva, macam-macam Viva semua ni. Kalau aku tak ambil, tapi kalau aku ambil pun, bukan aku minta dia bagi. Ya, dia mula nak cari jalan, nak bagi halat. Ya. Cari jalan. Bukan aku minta pun dia bagi. Kalau aku tak ambil, rugi. Bukan aku seorang ambil, orang lain pun ambil. Tapi itu masalah dia, bulan puasa pula dia bagi ni. Kacau tu. Bulan puasa pula, tu yang dia marah. Hang ni, kalau tak hormat pada aku, tolong hormat bulan Ramadan. Bagi rasuah apa ni? Nak bagi pun bulan depan lah. Oh, jahat. Sebab tu, tuan-tuan yang saya hormati, ujian ini akan sampai mengikut tahap kita. Mengikut tahap kita. Bagaimana kita punya tahap iman kita, maka macam itulah dia akan sampai. Nak tengok setakat mana kemampuan kita. Kebolehan kita.
Baru Allah tahu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di kalangan kamu yang paling baik sekali amalan dia. Sebab itu, bila duduk dalam rumah, saya baring tengah-tengah rumah. Anak kata, ayah, ada orang datang. Siapa dia? Tak tahu, lelaki perempuan. Anak seorang kot. Panggillah masuk. Masuk duduk bersila tiga-tiga beranak depan saya. Saya tanya, ada hajat apa? Kami datang ni nak tolong ustaz. Oh, macam mana tahu rumah saya? Tanya orang. Saya kata, nak berubat saya ke? Cadang gitu. Tak apalah. Silakanlah. Kalau niat baik sila. Dia buat keluar barang dia. Pertama sekali dia buat keluar barang dia apa? Bekas kemian. Saya tengok. Nombor 2 dia buat keluar. Colok. Oh sudah. Dia pacak depan saya. Nombor 3 dia buat keluar. Lighter. Dia nyala. Saya tengok. Dia pun mula jumping. Isteri dia masuk hantu. Saya tengok. Nama ke apa? Nama. Muhammad Kazim lah. Mak. Sudah. Yang isteri saya duduk di dapur main mengendak. Apa abang? Tak tahu. Anak saya duduk baca buku, membuka pintu. Bahaya pula. Lama ngubat. Saka padi. Sudah. Keturunan ustaz ni, keturunan buat bendang, mereka ni belah saka untuk buat kerja padi. Jadi saka padi itu sekarang ni cari ustaz. Kalau ustaz nak, ustaz terima. Baru sihat. Macam apa dia saka padi? Kenapa? Sebab keturunan ustaz dulu buat padi. Saya pun duduk bersila. Daripada duduk baring, duduk bersila. Saya kata, abang, macam ni sebenarnya. Saya tak ada bendang. Kita orang tak ada sawah. Keluarga saya tak pernah buat bendang. Tak ada bendang besar pun. Kalau ada pun cukup makan. Ada 2-3 petak zaman dulu. Saya kecil-kecil ada lagi. Tapi kami ni, keturunan saya adalah keturunan mufti daripada selatan kerajaan Remen dulu ni. Keturunan saya. Datang ke Perak, buka kampung, buka madrasah, buka pondok, buka pengajian. Kami ni keturunan saya ni ialah keturunan guru. Tok saya guru, tok nek saya pun guru, saya kata. Mak saya pun guru, suami dia, ayah saya pun guru. Tok mak saya pun guru. Dan saya pun guru. Saya tak pernah turun ke bedang. Masa bila pula kami ni ada saka padi pula? Ini silat tengok ni, saya kata. Abang tahu tak? Tengok colok, duk menurun ni haram. Abang tahu tak? Berdosa besar ni syirik dia, abang tahu tak? Saya pula pergi ceramah kat depan. Lalah suami dia kata, saya dia nak berhenti dah ustaz. Bini saya ngajak ustaz. Dengan akak pun dosa kak. Saya pergi ke dapur, baca kopi, buat kerupuk leko, makan, bagi makan. Pergilah balik abang. Ada duit tambang balik? Tak ada ustaz, nak ambil duit tambang balik. Nak tengok tuan-tuan, setakat mana hang dulu hang cakap bahawa hang boleh kata benda ni haram, benda ni syirik. Sekarang Allah uji hang sakit. Pergi ke pakar, pakar tak tahu sakit. Masuk MRI, tak tahu sakit apa. Buat X-ray, buat pembedahan, buat semua tak ada jawapan. Jumpa dengan pengamal, kawan-kawan datang, pengamal perubatan Islam datang, seorang pun tak Allah izinkan lega. Sekarang nak tengok berapa ramai yang kata. Jom ustaz kita cuba tengok. Kalau betul orang belah sana buat, kita kena panggil orang sana juga buat ustaz. Orang kita tak boleh lawan orang sana. Nak tengok setakat mana tuan-tuan kita punya iman. Sebab tu iman bukan letak semata-mata pada kopiah kita, pada janggut kita. Letak pada amalan kita. Berapa banyak hadis sebut man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billah. Berapa banyak hadis tu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Nabi sambung hadis dia. Nabi sambung syarat-syarat dia. Fal yukrim dhaifahu, memuliakan tetamunya.
Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, orang yang jaga mulutnya, bercakap benda yang baik. Kalau tak ada benda yang dia nak cakap, dia diam saja. Saya diuji dengan sakit. Tuan-tuan diuji dengan mulut. Tuan-tuan kata tuan-tuan beriman. Tuan-tuan diuji dengan mulut. Tuan-tuan tengok dalam Facebook. Ini peropa ni. Ada. Ini berlakon ni, nampak benar nipunya. Allah nak tengok, adakah tuan-tuan bercakap sesuatu yang tuan-tuan tidak tahu? Berapa banyak tuan-tuan orang yang react, ustaz-ustaz yang react, yang keluar dalam YouTube, yang keluar dalam TikTok, yang keluar dalam Facebook, yang react apa yang saya kena. Seolah-olah dia jumpa saya, dia mai tengok keadaan saya, dia pergi tengok report doktor, dia pergi tengok semua macam dia kenal. Dia boleh cerita pula. Kalau kamu beriman kepada Allah, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu bercakap benda yang baik ataupun diam. Berapa ramai yang cakap benda tak betul? Maknanya belum kamu beriman. Tuan-tuan ramai. Ini cari makan ni ustaz ni. Ini nipu ni ustaz ni. Ini jenis tak percaya dengan hospital ni. Ibu buat kampung semua ni. Ustaz ni peropa ni. Ustaz ni berlakon ni. Macam-macam tuan-tuan kata. Ustaz ni mengubah orang tapi dia pun sakit. Ustaz ni dia bagi jampi petua pada orang, dia pun sakit. Allah Ta'ala uji kita. Sebenarnya yang Allah uji saya seorang. Saya yang sakit. Tetapi yang Allah Ta'ala uji iman ni lagi ramai tuan-tuan, berjuta dalam Malaysia ni. Nak tengok berapa ramai yang kutuk, berapa ramai yang fitnah, tuan-tuan boleh tengok. Hang tak tahu apa, hang pergi komen. Hang tak tahu apa, hang pergi kutuk. Hang tak tahu apa, hang pergi cerita. Macam dia yang sakit. Kalau betul kamu beriman kepada Allah, no comment, aku tak tahu apa.